اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Kita pakai muka surat tak ingat lah. Tiga. Muka surat 33 kitab matan. Dan demikian lagi disyaratkan pada i'tiqad, diumumkan pesuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segala Arab dan Ajam bagi kaum yang dinamakan Isawiyah, iaitu satu taifah daripada Yahudi yang dibangsakan kepada anak Isa Ishaq, anak Yaqub al-Asbihani al-Yahudi, kerana ia mengiktikadkan Nabi Muhammad itu pesuruh ia kepada orang Arab jua, maka disyaratkan kaum itu diucap dengan lidah mereka itu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ilal Arabi wal Ajami. Dari sekalian syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, taufik hidayat dia, belah ihsan dia, masih memberikan kelangsungan hayat kepada kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah. Syukur kita dengan limpah kurnia dia dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Belah ihsan dia jadikan kita dengan Islam kita dapat boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Belah ihsan dia buka pintu hati kita, terangkan mata hati kita, lapangkan dada kita, dimudahkan dan ringan tulang kita untuk datang ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Limpah kurnia anugerah dia juga beri kita kesedaran kewajipan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga beri kita kesedaran untuk memahami, mengenali Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, mensyukuri Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, sentiasa rasa berhajat kepada dia dan sentiasa merasai bahawasanya dia lah penunai hajat kita. Alhamdulillah. Syukur beri keupayaan pagi ini boleh kita hadir untuk meneruskan kuliah duha kita daripada kitab Diyaul Murid. Sambungan kita masih nak bicara beberapa syarat untuk mengesahkan mengucap kalimah syahadah ni. Demikian lagi, oleh ikut yang ni sedikit lanjutan daripada apa telah kita bicara lepas dalam syarat ke-9 dengan apa yang telah kita bicara dulu. Sesiapa yang dia kalau ada jadi sebab murtad, dia kafir, dia na'udzubillah, dengan sebab ada ungkapan dia yang menolak, mempertikai perkara maklum biddin bid-darurah, bila dia dah taubat dan disedarkan kesalahan dia, dia mengucap balik, dia syahadah balik, dia kena mengiktiraf semula apa yang telah dia nafi dan dia tolak, yang dengan sebab tu jadi murtad dulu. Itu antara kaedah lah disebut dalam kaedah-kaedah orang-orang yang ada kes yang asal dia Islam, lepas tu jadi murtad. Kalau dia nak masuk Islam balik, dalam syahadah dia tak boleh sah, melainkan dalam syahadah tu dia mesti ikrar balik apa yang dia engkar yang jadi murtad dulu, kalau itu adalah sebab murtad dia. Alhamdulillah.
Jadi seterusnya di atas bincang bab itu, khas yang sebut ni dengan sekali lalu kita bicara tadi mengenai syahadah yang kedua, itulah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Kalau orang biasa cukup dengan Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala, selesai dah mengucap kalimah syahadah dia. Tapi ada kumpulan yang khas yang kalau ada mereka ni ada pahaman lain tentang Nabi Muhammad, sama ada daripada pihak kafir ataupun daripada pihak orang Islam sendiri, yang dia punya pahaman terhadap Nabi Muhammad ni ada menyebabkan asalnya di Islam, menyebabkannya dia murtad. Bila dia nak mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau salah tu murtad tu dalam bab kerasulan, dia wajib sebut balik apa yang telah menyebabkan dia jadi murtad dulu, untuk menunjukkan dia syahadah tu dengan betul-betul telah bersyahadah, menafikan balik apa benda yang telah menyebabkan dia jadi murtad dulu tu. Tu antara kaedah-kaedah yang disebut oleh ulama. Khasnya orang-orang yang dia ada murtad dengan benda-benda zahir ni, untuk sahkan Islam dia kena syahadah lain, dan dia kena ikrar balik, mengaku balik apa yang menyebabkan dia jadi murtad dulu. Misal sekali lalu sebelum sambung kita khas tentang Muhammad Rasulullah ni, kalau satu orang ni katalah dia murtad dengan sebab dia kata kita ni pakai Quran dah, hadis tak boleh pakai. Quran kalamullah, hadis ni hak Rasul. Rasul ni manusia, manusia tetap manusia kata dia, walaupun hebat macam mana. Kita pakai hak Tuhan aja. Hak Tuhan aja tak pelihara, hak manusia tak terpelihara. Pasal manusia ialah manusia, Tuhan ialah Tuhan. Ada hujah dia oi. Murtad cakap gitu. Kita mana boleh ambil hak Allah Ta'ala saja, tolak hak Rasul. Macam pahaman-pahaman anti hadis apa, pakai Quran aja tak pakai hadis. Dia pakai hadis jemaah pula, sah pula, NGO, Pertubuhan Jamaah Al-Quran Malaysia, JAM. Dia pakai Quran je, tak pakai hadis. Sah, lulus jadi NGO. Sikit kalau saya nak sebut NGO ni, nanti saya pelik sikit. NGO ni apa dia? Orang yang jadi daftar tu banyaknya Cina, India. Itu juga tak bisa urusan. Yang urus NGO tu, yang nak meluluskan NGO tu, Cina, India, Cina, India. Susah sangat cari orang Melayu. Setakat saya pernah ada daftar pertubuhan ni, Cina, India, Cina, India. Tak tahulah. Satu tengok pertubuhan NGO bangsa asing ni senang sangat ada. Ni nak buat pondok ni, nak buat NGO ni, masa 4 kali dah tolak. Ni 4 kali dah reject 4 kali reject. Berjadah apa saya sebut jadah tu, apa masalah dia bagi alasan macam ni, dia payah-payah kan. Jemaah Al-Quran Malaysia tu yang mana yang rosak dalam agama ni, boleh senang je, boleh lulus. Kalau ikut batal kan, kalau ikut tak betul dengan kaedah agama kita. Islam agama persekutuan. Islam ni mesti pakai Al-Quran dan Sunnah, ijma', qiyas. Habis-habis sah untuk jadi NGO. Pelik sikit tak NGO tu. Tu NGO sikit lah, nak mengapit sikit sana. Itu Malaysia ni pentadbiran ni tak tahu, pening lah. Atau saya kata pening macam-macam. Pening. Jadi khas asal nak sebut ni. Jadi kalau orang yang macam jamaah Al-Quran Malaysia tu, dia wajib syahadah lain tu. Jadi murtad tu pasal pakai Quran saja, tak mau pakai hadis. Macam mana dia boleh kata pakai Quran aja? Quran kalamullah, Nabi Muhammad ni adalah manusia, manusia tetap matahari manusia. Kita hanya pakai Al-Quran. Kata manusia tak terpelihara kata dia. Ada pula tampok sekali. Kaedah siapa yang dia pakai? Nisbah hujah walaupun dia pakai Quran hadis, tampok lah. Pasal menyalahi ijma'. Boleh murtad tu cakap macam tu. Isi kaedah macam mana? Tak sah syahadah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dia jadi murtad tu sebab dia menolak hadis. Mesti dia kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nak sebut Melayu lah, bahawasanya kami berpegang kepada Al-Quran kalamullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan rujukan. Bukan hanya pada Al-Quran sahaja baru sah syahadah dia. Pasal dia jadi murtad tu pasal tu. Dia kena sebut sebab jadi murtad tu. Kalau kata jadi murtad tu, kata dia hudud ni bukan agama Islam, jadi zalim. Contoh misalnya dia kena syahadah lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya hudud adalah hukum yang adil.
baru sah syahadah dia. Tak sah. Benda yang murtad tu dia kena sebut balik. Dia kena ikrar balik, mengaku balik. Kalau dia orang biasa aja, kalau orang kafir masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Yang ni yang dia sebut ni, di atas lanjutan kita bicara syarat ke-9 ni, disyaratkan pada i'tiqad yang diumumkan, khasnya dia sebut ni pada pesuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang risalah kerasulan Nabi Muhammad ni, dia untuk manusia semuanya, sekaliannya, sepanjang masa, universal kan, bahasa Inggeris macam gitulah kan. Kepada segala Arab dan Ajam, untuk orang Arab dan juga bukan Arab, Nabi Muhammad ni. Maka baik, di atas kaedah umumnya risalah Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad ni ialah hamba Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala, bagi kaum yang dinamakan, ada satu kaum nama dia kaum Isawiyah. Siapa dia Isawiyah ni? Iaitu satu taifah, satu kumpulan daripada Yahudi yang dibangsakan kepada anak Isa, Ishak, anak Yakub. Nama dia Isa. Satulah digelarkan dia dengan kumpulan Isawiyah kan. Dari keturunan Yahudi. Al-Asbihani Al-Yahudi. Kenapa dia orang ni? Dia orang ni kalau nak masuk Islam tak sah dengan semata-mata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Kerana ia mengiktikadkan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh ia kepada orang Arab juga. Dia kata Nabi Muhammad ni Muhammad untuk orang Arab. Orang tak Arab tak boleh jadi Islam, kata dia. Nabi Muhammad bukan untuk bangsa lain, dia untuk orang Arab saja. Faham dia macam tu. Jadi kalau orang kumpulan ni yang Isawiyah ni nak jadi Islam, maka disyaratkan kaum itu diucap dengan lidah mereka itu, dia kena ikrar balik di belakang tu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ilal Arabi wal Ajam. Tambah. Dia sebut format tu lah. Format apa ni? Orang-orang yang kalau nisbah kafir dia ada pahaman salah mengenai ketuhanan. Satu, sabit kepada Allah ni ilah, la ilaha illallah, Allah saja ilah, selain pada Allah takkan ada sifat uluhiyah. Macam ada pelajaran kita belajar tu suku, tapi mesti bagi betul pahaman ketuhanan. Begitu juga Muhammad Rasulullah, antara umum faham Muhammad ni utusan Allah Ta'ala. Aku ni pengikut pada Nabi Muhammad, yang aku percaya dia ialah utusan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ni utus untuk aku, Nabi Muhammad ni ialah Rasul aku, pimpinan aku, tuntunan aku, apa lagi, kedua hasanah aku, ikutanku. Sebut Muhammad tu. Kalau dia ada pahaman Isawiyah ni, dia kena sebut bahawasanya Nabi Muhammad ni ialah Rasulullah kepada orang Arab dan bukan Arab, baru sah Islam. Nak sebut format. Satu, kalau ada orang kata pelekeh Nabi Muhammad ni mat kampung dia kena tarik syahadah lain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia sejak lahir dia. Apa benda yang menyebabkan dia jadi masalah dalam i'tiqad tu? Yang tu dia kena tarik balik, sebut balik, ikrar balik syahadah lain selepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa yang menyebabkan dia jadi rosak akidah tu, sebut. Siap. Sekali lalu gitu. Dan ke-10-nya hendaklah ditunaikan Islamnya. Syarat ke-10 untuk sah Islam, ditunaikan Islam. Istilah tunai ni cash, bukan ta'liq, tauqid. Dia ta'liq ataupun tauqid. Contoh, tak ada, habis COVID-19 ni aku masuk Islam. Tak ni. Nak jadi Islam, la ni mengucap baru jadi. Kalau ditalik-talik itu COVID habis, tak jadi kan. Dia mesti dengan mengucap tu jadi. Mengucap tu jadi, bukan dengan talik tu jadi. Satu, syarat dia mesti cash kan Islam. Cash tu pasal putih lah. Tunai kan Islamnya. Maka tiada sah Islam itu dengan ta'liq. Dengan ta'liq. Dengan ta'liq kan, sama ada ta'liq ni dengan waktu atau dengan ketika, atau dengan sesuatu faedah-faedah. Untuk contoh faedah tu, COVID-19 habis, aku masuk Islam. Aku kena vaksin, aku masuk Islam. Contoh. Apa punya kepala otak masuk dapat vaksin masuk Islam? Ini betul.
Saya usik-usik gitu kan. Selesai? Itu pun mudah je. InsyaAllah. Selesai itu tak? Adapun hukum mengucap dua kalimah syahadah itu, maka wajib bagi orang kafir dan orang murtad dalam seumur hidupnya sekali dengan ittifaq. Baik, yang ni dia sebut balik, walaupun kita pernah sebut satu ketika dulu bicara bab syahadah ni, kata dia hukum mengucap dua kalimah syahadah itu maka wajib bagi orang kafir. Sebab orang kafir yang masuk Islam, atau kita bicara bab Islam ni, tak sah iman dalam hati melainkan kena mengucap ikrar di lidah, baru sah Islam, baru sah iman. Melainkan orang-orang yang dia tak boleh nak mengucapkan di lidah disebabkan ada paksaan di luar, dia hanya menerima di hati tapi tertegah untuk menyebutkan dia di lidah disebabkan situasi darurat. Siapa mengaku Islam, pacung, dia sembunyi dalam hati, walaupun katalah dia mati diurus secara kafir, di atas susahnya nak mengucap kalimah syahadah terpaksa bergandai nyawa, dia tahu dia mati kerana sebab ada ancaman nyawa kepada siapa yang masuk Islam, boleh tanggung sah Islam ni pasal dia ada uzur untuk mengucap kalimah syahadah. Asal hukum macam mana? Tak sah Islam seseorang yang kafir melainkan dengan mengucap kalimah syahadah, ikrar bil lisan, tasdik qalbi satu hal, hati dah membenar sekalipun, tak dapat tidak mesti kena mengucap kalimah syahadah. Satu wajib setiap orang kafir, dia kena mengucap kalimah syahadah dalam semua hidup dia sekurang-kurangnya sekali untuk sah jadi Islam. Satu juga kita pernah bicara dulu isu Pak menakan Nabi, yang Muslim Isra Mi'raj ni pun orang selalu cerita berlaku Isra Mi'raj tu pasal antara salah satu sebab Allah Ta'ala jadikan peristiwa Isra Mi'raj tu sebab kematian Pak menakan dia, Abi Talib tu, yang memang sangat membela Nabi Muhammad SAW, tak pernah istilahnya mengganggu perjalanan dakwah dia, bahkan dia macam tulang belakang Rasulullah nisbah backup dia. Siapa kacau anak menakan aku Pak menakan dia, yang tu kot bahasa dia. Tapi semua hidup dia tak pernah mengucap kalimah syahadah. Tentu je masalah dia. Ikut kaedah jumhur kita, di atas tak mengucapnya kalimah syahadah, sedangkan tak ada halangan pun dia nak mengucap kalimah syahadah, tak dipakai Islam dia. Walaupun kalau tengok perbuatan dia, dia memang menyokong Nabi Muhammad SAW, tapi tak pernah mengungkapkan kalimah syahadah. Satu dah selalunya kalau ada cerita Abi Talib ni, itulah jawapan yang diberi. Macam mana pun ada bahas ulama, Syekh Ibn Hajar ada masyhur kitab-kitab dikarang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita dengan situasi yang dilihat pada Abi Talib ni, sampai ada seorang ulama kita menulis kitab, nama satu kitab Asnal Matalib, tak silap saya, disebut Asnal Matalib fi bayani imani Abi Talib. Kitab tu cerita nak menunjukkan bahawasanya Abi Talib ni sah iman dia. Memang ada perbincangan tu, tapi atas jumhur kita sebut macam ni lah. Sebab kita tak boleh nak hukum batin manusia melainkan dengan dizahirkan apa di mulut. Kita ambil hukum zahir yang jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut, tak sah Islam seseorang tu melainkan dengan dia mengucap kalimah syahadah setidak-tidaknya sekali semua hidup dia, baru sah Islam dia, baru diterima iman di dalam hati. Ada pun prinsip asas kita, siapa yang dia memang dah tasdik dalam hati, membenarkan dah yakin dah Allah sebagai Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai utusan, tak ada halangan dia untuk mengucap kalimah syahadah, tapi tak mengucap kalimah syahadah, Islam dia tak jadi. Iman dalam hati pun tak terpakai. Pasal tu syarat. Bahasa sekarang panggil tu SOP. Tak pakai emas, 10,000. Tu 10,000 tak pakai emas. Tak tutup aurat, ya? Ni pakai emas, skirt pendek, sebelah pendek, terselip dah tu. Buat kafir. Ya ni? Oh, tak kena denda ke siapa? Pakai emas. Tapi pakai macam tu, kita tak ada kesopanan, kesusilaan, rukun negara tu. Macam mana? Tak ada apa-apa tindakan. Itu masalah kita. Dia punya piawaian dia untuk dia nak menilai satu tu hak ataupun batil, bukan mengikut
kaca mata syarak, itu masalah dia lah kan. Yang orang kafir boleh guna kalimah Allah dah apalah, tak boleh saya sebut tu, saya pengang ni tampur apa ni. Ni sebab pengang kita tampur lah tak. Ni sebab doa lah, Allah mahdina Allah mahdina ila sawa'is sabil, tunjukkan kami ya Allah pada jalan yang betul. Doa tapi tindakan nak buat apa? Takkan sabar je yuk, takkan menyabar je. Sabar memang sabar dah, kata sabar luku lama lah dia. Tapi apa tindakan sepatutnya dibuat? Nisbah kita buat tandakan cara kita lah, bercakap apa yang boleh sedarkan masyarakat tentang salahnya apa yang telah dikeluarkan keputusan tu. Dan siapa yang pihak berkuasa, cakaplah dengan bidang kuasa kau. Itulah. Takkan tak mengaji agama kot, kau tak ada agama ke? Macam tu kot bahasanya. Sampai Tuhan Tok Kong pun boleh kata yang ni Tok Kong kami, nama dia Allah. Nak mampu apa? Itu pelik lah. Pelik sangat. Tak tahu arah, tak tahu apa nak cakap. Dulu punya kerajaan itu hal. Satu, wajib atas kita mengaji berdoain, kenal betul-betul hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Baca daripada kitab muntabar, jumpa guru-guru yang bersanad, guru-guru yang memang istilahnya betul tepat perjalanan manhaj dia mengikut perjalanan agama ni. Belajar elok-elok. Kalau pemerintah rosak pun insya-Allah kita tak rosak. Yang ni yang kata kena belajar ada jati diri kita sebagai orang Islam ni. Orang Islam ni bila dia tak ada jati diri, tambah dah beranak-beranak sebagai Islam, duk rasa kita dah Islam perfect, tunggu mati dan masuk syurga je, tu yang duk bengap sampai kiamat ni. Islam bengap ni pasal apa? Pasal dia telah memada dengan apa yang ada. Dia dah rasa aku apa? Aku Islam. Aku bukan murtad, orang lain murtad tu hal, aku tak murtad. Oh, memang kau tak murtad tu bagus dah. Tapi takkan orang murtad kau boleh biar. Pasal dia duduk dalam masyarakat. Bandingan para ulama kita disebut orang yang salah dari kalangan umat Islam ni, yang murtad apatah lagi, yang ahli-ahli maksiat ni, walaupun tersembunyi, dia ni ibarat macam kita duduk atas kapal, dia sedang tebuk kapal bagi berlubang untuk karam dengan kita dalam pelayaran. Jadi kalau kita tahu, Dobit dia tahu je wajib tegah. Tahu je tegah, tak tahu itu kahai kita lah. Tapi tahu wajib tegah. Pasal dia akan merosakkan kita semua. Walaupun kata lah dia yang tebuk kapal seorang, apa masalah dia tebuk kapal? Dia tebuk kapal dia mampu seorang tak apa. Tapi dia akan rosakkan semua. Orang ahli maksiat, pentadbiran Allah Ta'ala, sunnah Allah Ta'ala, kalau satu orang buat jahat sekalipun, satu kampung tu diam di atas kejahatan, dia tak pernah ada yang tegur, yang membenar kan. Apa akan jadi? Kalau nisbah Allah Ta'ala perintahkan bumi, Jibril terbalikkan bumi, semua kena terbalik bumi. Tak ada maaf sekalipun orang taat. Yang ni bahaya ni. Jadi orang bisu ni, satu ada bab kena bercakap je. Mana boleh bercakap, bercakap lah, kita tak ada kuasa. Orang nak bertindak ni orang ada kuasa. Jadi orang pihak berkuasa lah kena tunjukkan kuasa dia. Kami tak ada kuasa ni, kami tunjuklah kuasa kami bercakap aja. Pula itulah pesan apa? Para ulama itu pesan lama dah, kata pesan Sayyidina Umar, kata dia tafaqahu qabla an tusawwadu. Apa dia? Kamu jadilah, ngajilah fiqh elok-elok. Maksudnya jadilah tafaqquh, retilah orang reti dalam agama sebelum kamu dilantik sebagai pemimpin. Sebelum nanti jadi ketua, tafaqahu. Maksudnya jadi cerdiklah dalam agama, faqihlah dalam agama. Jadi ahli fiqh. Faqih dalam agama. Baru dah boleh jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin tak faqih agama, hancur. Istilahnya menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahli. Habis rosak. Satu kita tengok masyarakat kita, agama ni jadi rosak sebab tu. Orang yang pegang bahagian agama ni orang yang bukan ahli agama. Kasar sikit lah ayat tu. Orang yang pegang agama, orang yang bukan ahli agama. Tu masalah ni. Siapa dia punya pasal lah. Sengar sebutan tu. Orang yang bukan ahli agama ni hantar untuk mengurus agama. Orang yang tak ada reti agama, tak faham agama, hantar ke pejabat agama untuk jadi pengarah pejabat agama. Memang orang putih punya sistem dah macam tu. Mana pengarah lembab yang tak bermaya ni, yang ada masalah rasuah apa, hantar pergi pejabat agama. Pegawai ni yang baik-baik semua hantar pejabat daerah ni untuk pengurusan yang sempurna. Yang mana hak tak boleh pakai dah, sampah-sampah, bengong-bengong, bodoh, Yahudi apa semua ni, macam-macam fahaman ni, hantar pergi pejabat agama untuk urus agama. Hancur tu.
Orang yang betul-betul sepatutnya reti agama tak dilantik untuk mentadbir agama. Sikit dah saya sebut gitu. Ini bencana kita lah. Bencana. Asal kita nak berbicara, orang kafir ni, dia kalau duduk negara Islam, atas kita berbicara, nak Islamkan dia tiada lain melainkan dengan mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan wajib atas dia untuk mengucap kalimah syahadah. Dan faham bila wajib ni untuk sahkan Islam dia, kat kita pula kenalah dakwah dia. Itulah. Dan sepatutnya bila dia duduk negara kita, tak ada orang kafir yang duduk negara yang Islam. Yang diduduk negara kita, dia akan kekal sekarang dengan kafir. Sepatutnya tak ada. Sepatutnya dengan sistem Islam yang ada ni, mana-mana orang kafir duduk negara Islam, kalau tak masuk Islam memang bodoh. Saya buh ayat itu. Ada kita mengaji PK, ada kita dah jumpa bab tu. Kenapa pula orang kafir yang duduk negara Islam tak mau masuk Islam? Bodoh. Pasal bila dia kafir, dia duduk negara Islam, dia takkan ada keistimewaan orang Islam. Tak ada. Terus ke tanah tak boleh, hang ni tak boleh, hang ni tak boleh, rumah tak boleh, kenderaan tak boleh, tak boleh. Jadi untuk membolehkan dia macam mana? Masuk Islam. Satu orang kafir duduk negara Islam tak mau masuk Islam memang bodoh. Sikit bahasa itu. Ngaji khas atau cuma nak jumpa apa saya syarah sekali lalu. Nak menunjukkan kata orang kafir ni, dia sepatutnya duduk negara Islam, mula-mula mai kafir. Keluar sepatutnya daripada negara Islam, dia takkan jadi kafir, dia akan jadi Islam. Pasal dia duduk, dia masuk negeri kita tu dengan kita dah cerita apa sepatutnya kena cerita dan selesai dengan bab ketuhanan dia, dan memang dia datang kita asalnya tak Islam, keluar sebagai orang Islam. Strong Islam lah tu, dakwah Islam lah tu. Sikit lah itu. Nak cari orang macam tu, tahulah, tengoklah. Kaedah kita saya ngaji tegur sebut, nak latih orang macam tu satu apa dia? Latih orang yang dah Islam dulu dia dah dulu. Orang Islam kita yang Islam lama dah ni, yang ni lagi besar kewajipan kita untuk asuh lagi dia betul pasal dia Islam dah. Kalau dia rosak, dia murtad. Orang murtad dengan orang kafir asli, orang murtad lagi teruk, lagi salah besar daripada orang kafir asli. Kafir asli, gambar pula kafir asli tak pernah dapat seruan Islam. Dia dapat kemampuan Tuhan. Ada kita bercara bab ahli batrah pada dulu. Tapi kalau kafir ni tak asli, dia kafir murtadi, na'udzubillah. Yang menyebabkan perkara tu rosak agama dia. Selagi dia tak mengucap kalimah syahadah, Allah, azab teruk. Na'udzubillah. Baik. Semua hidup mesti sekali mengucap kalau di sebuah orang kafir. Dengan itifak maksudnya dengan kesempatan. Itifak maksudnya itifak mujtahidin, itifak ulama, ijma' ulama. Tak ada siapa pun khilaf menyalahi pandangan mengenai mestilah orang kafir ni mesti mengucap kalimah syahadah untuk menyebabkan sah Islam dia. Cuma saya sebut tadi atas bahas ulama, ada bahas khas mengenai pak menakan Nabi nama Abi Talib ni. Macam mana hal dia, macam mana? Ada syarahan banyak tu. Banyak umur pun jumpa lah sekali lalu saya dah sebut. Siap. Jadi termasuk dengan orang kafir yang kena mengucap kalimah syahadah ni adalah orang murtad. Dan orang murtad tak boleh mengucap kalimah syahadah, maksudnya tak balik Islam, tak terima taubat dia, kekal abadi dalam neraka, bahkan dalam neraka yang paling bawah sekali. Alhamdulillah. Sama kedudukan macam orang munafik. Alhamdulillah. Baik. Dan sunat mengucap dengan dua kalimah itu bagi anak orang Islam. Kerana anak orang Islam mengucap kalimah syahadah ni sunat. Orang kafir baligh masuk nak mengucap kalimah syahadah ni wajib. Siap, mudahnya. Agak muskil tanya. Sunat orang Islam mengucap kalimah syahadah. Sunat mengucap dengan kalimah syahadah bagi anak orang Islam. Baik. Kita mengucap kalimah syahadah untuk jadi Islam tak ada dah. Pasal kita dah Islam sebab mak ayah kita. Jadi asal hukum kita ni mengucap kalimah syahadah, maksudnya kita nak jadikan zikir wirid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hukum dia sunat. Kalau azan pula lagi kuat sunatnya. Semayang pula lagi kuat sunatnya. Tambah pula baca tahiyat pula dalam solat. Hak tu lagi besar. Kalau di sebuah umum baca tu sunatnya. Tapi bila rukun Islam, maka wajib setiap orang Islam yang dah baligh, berakal, mukallaf buat apa? Semayang 5 waktu sehari semalam, dan dalam semayang mesti ada
mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu hari satu malam, tak dapat tidak, jangan kurang daripada apa? Tak boleh kurang pada apa? 5 kali lah mengucap kalimah syahadah. Pasal 5 sembahyang fardu. Mesti tak dapat tidak setiap orang Islam yang balik berakal sampai surah yang balik berakal sampai dia balik berakal, pula tu tak ada haid, tak ada nifas, wajib satu hari satu malam 5 kali mengucap kalimah syahadah dalam solat, dalam tahiyat akhir. Wajib. Tinggal hak tu berdosa, bukan kepih. Berdosa besar. Pasal apa? Pasal istilahnya meninggalkan sembahyang. Dosa besar tu kerana meninggalkan solat. Dan syahadah kita dalam solat. Dalam solat. Sekali lalu itu. Jadi asal hukum mengucap kalimah syahadah ni selain pada solat adalah sunat. Satu antara sunat tu jadikan wirid dan zikir kalimah syahadah. Sama ada dengan ada asyhadu ataupun tak ada asyhadu. Masyhur kita sebut apa dia? Bukan asyhadu tapi la ilaha illallah. Zikir banyak kan. Jadi kalau orang tanya apa hukum zikir? Sunat. Zikir pula afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang sangat afdal sekali adalah sebut la ilaha illallah. Cuma apa yang telah nisbah kita belajar dulu, kena belajar elok-elok lah, nak faham apa maksud la ilaha illallah. Kalimah sangat sikit, terbatas, ayat pun pendek je, tapi nak memahamkan dia, masya-Allah, nak hadam dia, masya-Allah. Ngaji lain lah tu, ada kesempatan nanti insya-Allah. Nanti ada wajib bagi anak orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah jikalau Islam dengan mengikut Islam salah satu seorang daripada asalnya sekalipun. Baik, di luar semayang, itu disebut ni, seumur hidupnya melainkan dalam semayang. Jadi kalau di luar semayang tak ada apa yang wajib mengucap kalimah syahadah. Nisbah orang yang dah diberanakkan sebagai orang Islam, ataupun dia ni hamba orang Islam, ataupun dia ni dimerdekakan oleh satu orang Islam. Baik. Yang tu luar semayang pada semua hidup, melainkan dalam semayang. Tak ada kita di luar semayang wajib mengucap, tak ada. Asal hukum tak ada. Melainkan ni dalam semayang wajib mengucap. Melainkan dalam semayang maka wajib mengucap 2 kalimah syahadah pada tiap-tiap tasyahud yang akhir, mengiringi salam. Tasyahud mengiringi salam, maksudnya tasyahud akhir. Tahiyat yang selepas tahiyat tu baca salam, tu dipanggil tasyahud akhir. Inilah yang pada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ni kaedah imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam kita pun kalau perasan, kita ada tak masa balik-balik tu bapak kita datang, ni abah nak ajar kau, ikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ya? Tak ada. Siapa yang bila balik bapak dia ada buat itu? Ada. Begitu bapak oleh anak ke main haid ke abah-abah, cerita kat mak dia, umi-umi, ayah main haid dah, main ni abah nak ajar. Apa dia? Ikut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contoh. Motor dah habis baca sebut, terjemah pula. Lepas tu ambil masuk dia sekali lalu, lepas tu baca Fatihah, baca tahiyat, selawat atas Nabi, Allah, istighfar, dia akan sebut ni. Kita mazhab Syafi'i tak ada. Tak ada apa-apa yang wajib di luar semayang. Kalau ada pun yang dalam semayang, itulah pada tahiyat akhir. Tahiyat yang mengiringi selepas pada tahiyat tu salam, itu tahiyat akhir. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Bersalahan pada mazhab Imam Malik. Imam Maliki. Kalau Imam Maliki dia lain, dia lagi cermat.
hukum hakam dia. Apa dia? Radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia kata pendapat dia wajib pada atas orang-orang yang Islam mengucap dalam seumur hidupnya sekali akan 2 kalimah syahadah di luar sembahyang. Dia kata luar sembahyang wajib. Mazhab Maliki. Malik. Mengucap kalimah syahadah luar sembahyang lagi. Begitu juga mengucapkan alhamdulillah lagi, dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 lagi, dan salam atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam, assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nur Allah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Bagi salam kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang kelima, dan istighfar bagi segala sahabat dan mendoa. Okey, seterusnya ialah istighfar untuk segala sahabat Nabi. Lagi dan mendoa bagi dua apa? Rabbi firli wali walidayya. Lagi dan bagi dirinya, Rabbi firli wali walidayya. Dan bagi dirinya wajib di dalam semua hidup diucapkan akan segala tersebut itu sekali di luar sembahyang. Ini kata Imam Malik. Jadi Imam Malik dia kena ada satu sistem. Siapa yang anak-anak apa tu, satu orang balik, buat apa balik? Balik mesti ajak ni kalimah syahadah. Apa tu? Apa dia senarai sebut tadi? Sebut alhamdulillah, lagi sebut istighfar, selawat atas Nabi. Yang ni ada dalam Imam Malik. Kalau kita nak buat susun dengan sistem kita supaya anak-anak dia tahu apa kewajipan dia, bagus juga. Bagus. Siapa yang boleh buat cantik sangat. Tambah pula sebut ni dia macam, kalau istilah ilmu bahawa ikut jamaah tabligh dia panggil dapat bayan hidayat. Mai dapat ni masuk je, dia balik je, mai haid ke balik ke apa, mai ni bagi tahu satu-satu. Sekarang dengan balik ni kau mai haid ke, kau keluar mani ke, kau mimpi macam ni, kau dah balik dah. Semua apa yang kau buat lepas ni atas kepala kau dah. Mak bapak salah suku dah. Dah terlepas dah daripada tanggungjawab mak bapak. Pasal kau dah boleh berdikari, dah jadi balik. Dah atas kata ibadat, kau ibadat sendiri. Kalau dosa pun dosa tanggung sendiri. Bagi tahu dia, ceramah dia tu. Betul kau faham perjalanan ni, kita ni alhamdulillah Allah Taala bagi jadi kaum Islam. Dengan hal tu menunjukkan ada benda-benda yang syariat Islam ni kita kena jaga, syariat kena jaga, akidah dengan jaga. Sebutlah apa dia. Mula-mula apa? Mengucap kalimah syahadah. Kalau saya punya tengok ada satu guru disiplin, mengucap kalimah syahadah, lepas tu buat apa? Fatihah. Lepas tu tahiyat. Kalau faham sini, kalimah syahadah. Lepas tu alhamdulillah, selawat salam atas Nabi. Lepas tu belajar bagi salam kepada Rasulullah. Yang dia hafal, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Naji Allah, assalamualaikum ya Syahid Allah, assalamualaikum ya Wahid Allah. Belajar ajar macam mana nak bagi salam. Seterusnya, dan istighfar bagi segala sahabat. Mintakan supaya Allah Ta'ala ampun dengan para sahabat. Padahal para sahabat ni pangkat Allah Ta'ala bagi dah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Doakan juga. Dan doakan juga bagi dua apa? Rabbi firli wali walidayya. Sambunglah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi dua apa? Lagi. Dan bagi dirinya, Rabbi firli wali walidayya tu. Rabbi firli tu ampunkan untuk aku wali walidayya. Jadi kita dah minta lah tu, Rabbi firli wali walidayya, untuk aku dan mak bapak kita. Siap. Dan bagi dirinya wajib dalam semua hidupnya diucap akan yang tersebut itu tatkala di luar sembahyang, dan diniatkan dengan selesai itu. Tatkala di luar sembahyang dan di luar sembahyang. Tatkala di luar sembahyang tu habis tadi lah yang Imam Maliknya. Jadi disebut semua tu di luar sembahyang. Dan diniatkan dengan demikian itu menunaikan yang diwajibkan atasnya. Jadi apa saja yang diperintahkan untuk dibuat, mengucap kalimah syahadah apa ni, niatkan. Yang ni ialah benda yang diperintahkan atas kita untuk buat.
Dan diniatkan dengan demikian itu menunaikan yang diwajibkan atas. Niat kan kata kita nak buat benda yang wajib. Apa dia tu? Mengucap kalimah syahadah dengan apa dia sebut tadi tu. Maka barang yang lebih daripada segala itu sunat muakkad. Selain daripada mengucap kalimah syahadah dalam solat, di luar sembahyang untuk istilahnya tasdik Allah Ta'ala, itu wajib. Ada pun lain daripada tempoh wajib, waktu wajib, ketika wajib. Asal jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata benda tu adalah sunat. Sunat. Betul kalau kata apa hukum zikir? Sunat. Zikir seorang-seorang? Sunat. Zikir berjemaah? Sunat. Sunat. Walaupun sunat, kena jagalah apa dia? Sangat besar apa tidak berzikir. Dengan sebab berzikir ni berapa ramai orang jadi wali dengan sebab zikir. Panjang tu. Panjang. Dia pelajaran ni mudah hantarlah taufik hidayah itu insya-Allah. Sana muakkad padanya. Demikian lagi pada mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, persalahan daripada mazhab imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tiada wajib sekali-kali. Pada seumur hidup tak ada satu pun yang wajib untuk diucap. Dan sunat muakkad juga, dan hukum adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad juga menyebutkan akan dia istighfar ni istimewa pula dua kalimah tauhid, dua kalimah tauhid. Tu kalau ikut dua kalimah tauhid lah, dua kalimah syahadah lah. Tulisan itu ganggu sikit. Selesai. Kata Syekh Imam Ahmad Ibnu Muhammad As-Suhaimi rahimahullah taala pada syarah Hudi, syarah bagi Ummul Barahin, wa hadzal khilafu innama hadzal khilaf. Itu dulu dia nak ambil perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Sikit je lah kita baca hari ni. Ada soalan? Situ dulu. Sabur ni 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa qad anzaka ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.